Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Makrin Haji Suhaili. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Penglihatan anak bulan Ramadan akan dilakukan pada petang hari Rabu ini. Peruntukan lebih 334 juta ringgit diluluskan bagi Kementerian Pembangunan. Penglihatan anak bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Rabu 29 Syakban 1444 Hijrah bersamaan 22 Mac 2023 Masihi. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Ramadan. Tempat-tempat meruqyah anak bulan Ramadan ialah Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Agot Jerodong bagi daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok, daerah Tutung dan Bukit Lumut, daerah Blaid. Berikutan itu pengumuman 1 Ramadan bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja keputusan ruqyah diperolehi. Peruntukan bagi Kementerian Pembangunan diluluskan pada hari ke-13 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari ke-13 hari ini meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pembangunan berjumlah lebih 334 juta ringgit. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan mendengarkan penjelasan mengenai pemasangan modular sistem tenaga suria di rumah-rumah persendirian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan menjelaskan perkara tersebut sebagai Wakil Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pada masa ini sudah ada terdapat lebih kurang 20 buah syarikat pembekal tenaga solar yang boleh memberi khidmat pemasangan tenaga solar persendirian di negara ini. Sehingga kini terdapat lebih kurang 40 buah rumah persendirian yang sudah menggunakan tenaga solar. Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri sememangnya mengalu-alukan siapa saja untuk memasang tenaga solar di rumah atau bangunan-bangunan masing-masing bagi memudahkan dan menggalakkan lagi penggunaan tenaga solar yang lebih meluas. Mengenai isu pengurusan projek dan kontrak yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Momin, Menteri Pembangunan menjelaskan integriti dan pematuhan adalah penting dalam pengurusan. Kita tidak dapat mengelakkan daripada membuat penilaian risiko atau risk assessment yang menjadi cabaran yang boleh menggagalkan sesuatu projek atau kontrak. Melihat dari sudut ini,
sebagai langkah untuk meningkatkan kesedaran atau awareness raising dalam perkara integrity and compliance ini ialah latihan-latihan melalui dialog dan penerangan mengenai peraturan dan undang-undang yang berkuasa di negara ini, di antaranya financial regulation, peraturan general orders bagi penjawat awam, akta pencegahan rasuah, kanun keseksaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Promosi teknologi hijau dan tenaga alternatif di rumah-rumah model skim perumahan negara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Saleh Bostaman bin Haji Zainal Abidin turut mendapat pencerahan daripada Menteri Pembangunan. Sejak beberapa tahun yang lalu, Jabatan Kemajuan Perumahan telah menyerapkan Green Building Initiative dalam pembinaan perumahan awam. 2 projek perumahan telah berjaya memperoleh Green Mark Certification, iaitu projek perumahan negara Kampung Lugu 1000 unit rumah jenis kluster dan juga projek-projek perumahan negara Kampung Lambak Kanan 300 unit apartmen berdasarkan kepada kriteria energy efficiency, water efficiency, environmental protection, environmental quality dan sebagainya. Sementara itu 2 projek perumahan yang sedang berjalan pada masa ini, iaitu projek perumahan negara Kampung Lugu Fasa 2, 1000 unit rumah jenis teres, dan projek perumahan negara Kampung Tanah Jambu Fasa 7, 950 unit rumah jenis teres juga dijangka akan memperolehi Green Mark Certification. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan, Dewan mendengarkan mukadimah usul peruntukan lebih RM83 juta bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menggariskan 4 fokus strategi sebagai pelengkap kepada usaha meneruskan pelan strategi kementerian berkenaan bagi tahun kewangan 2023-2024 serta usaha pengupayaan, pemerkasaan dan penglibatan 3P. Strategi pertama iaitu dalam bidang kemasyarakatan, kita terus mengembang maju masyarakat progresif ke arah masyarakat cemerlang, bersatu padu, resilient dan pemedulian. Strategi kedua, dalam bidang kebeliaan, kita terus memberi fokus kepada melahirkan belia harapan yang berwawasan sebagai peneraju pembangunan negara. Strategi ketiga, dalam bidang kesukanan, kita terus mengukuhkan ekosistem sukan yang inklusif dan cemerlang, yang memfokus kepada memantapkan sukan berprestasi tinggi di samping meneruskan usaha meningkatkan sukan untuk masyarakat. Strategi keempat, dalam bidang kebudayaan, kita terus mengukuhkan jati diri dan identiti bangsa sebagai teras pembangunan negara yang berpaksikan Melayu Islam beraja. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan sejak hampir 3 tahun sistem kebajikan negara SKN dilaksanakan, sistem tersebut telah menerapkan bantuan-bantuan daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIM, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan yang terkini bantuan keperluan persekolahan tahunan BKPT. Percantuman atau pengintegrasian pemberian bantuan-bantuan ke dalam sistem ini telah menjana sebuah pangkalan data yang digandingkan dengan penganalisaan artificial intelligence dengan penggunaan sebuah program Power Business Intelligence atau Power BI sebagai nilai tambah kepada penubuhan sistem ini. Ciri AI yang dibina ke dalam sistem ini setentunya akan mengoptimalkan penggunaan sistem dan juga meluaskan skop penganalisaan dari segi geolokasi dan hubungannya dengan sosioekonomi para pemohon dan penerima bantuan SKN. Dalam mukadimahnya, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menjelaskan antara usaha yang diambil dalam meningkatkan imej dan kebolehlighatan negara di peringkat serantau dan antarabangsa. Pelaksanaan projek ASEAN Walk
di Taman Rekreasi Sungai Damuan yang akan melengkapkan arca dari 10 buah negara ASEAN. Negara Brunei Darussalam akan menjadi negara pertama ASEAN yang akan melengkapkan 10 arca negara-negara ASEAN di negara ini. Negara Brunei Darussalam bersama dengan Malaysia, Republik Singapura, Indonesia dan Thailand juga akan sama-sama mengangkat pemakaian kebaya sebagai warisan budaya tak ketara UNESCO dan peningkatan dalam sejumlah memorandum persefahaman bersama negara sahabat dalam bidang kebudayaan, warisan, seni, sejarah dan bahasa. Penyertaan seperti ke Muscat International Book Fair merupakan salah satu contoh memanfaatkan platform memorandum persefahaman dalam bidang kebudayaan bersama dengan negara-negara sahabat. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan persidangan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Lebih 360 orang amil dilantik untuk mengutip zakat fitrah bagi bulan Ramadan tahun ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis Penyerahan Kurma Kurnia Pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada ketua-ketua jabatan, bahagian dan unit di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi berlangsung pagi tadi di Dewan Multaka Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama kepada ketua-ketua jabatan, bahagian dan unit Kementerian Hal Ehwal Agama untuk diserahkan kepada setiap pegawai dan kaki tangan masing-masing di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengeran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sementara itu, penyampaian kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga diadakan pagi tadi bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis diadakan di Dewan di Gadong Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian majlis termasuk bacaan doa selamat, doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam serta doa memohon perlindungan daripada wabak COVID-19. 48 pelajar dianugerahkan beasiswa bagi pembelajaran sepanjang hayat BIBD Alaf. Ia merupakan sumbangan berterusan BIBD bagi Wawasan Brunei 2035 dan sokongan bagi matlamat pembangunan mapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, khususnya matlamat keempat iaitu pendidikan berkualiti. Majlis penyampaian anugerah tersebut berlangsung petang tadi di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei di Ibu Negara. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. 29 penuntut menerima beasiswa sebagai sebahagian daripada pengambilan ke-9 BIBD Alaf bagi tahun akademik 2022, manakala 19 penuntut menerima beasiswa pengambilan ke-10 bagi tahun akademik 2023. Majlis diselajurkan dengan meraihkan graduan universiti pertama dari BIBD Alaf.
Wati binti Abdullah Ahmad dari Sekolah Menengah Pendidikan Isteri Hajah Mariam Serasa tahun 8. Terima kasihlah untuk Baby di I Love untuk beasiswa ini. Ia membantu macam kalau waktu cuti tu kan adakan peperiksaan yang akan datang, dorang adakan tuition untuk student-student juga. Dorang sediakan keperluan untuk sekolah. 362 orang amil dilantik bagi 142 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Sementara itu, seramai 53 orang amil terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Majlis Ugama Islam turut dilantik untuk mengutip zakat di keempat-empat daerah. Sehubungan itu, Majlis Ugama Islam pagi tadi mengadakan majlis penyampaian sijil tauliah amil kepada amil-amil yang dilantik seluruh negara bagi tahun 1444 hingga 1445 Hijrah bersamaan 2023 hingga 2024 Masihi yang diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Masjid Suri Sri Begawan Raja Isteri Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Penyampaian sijil tauliah amil disempurnakan oleh Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei. Tempat pengutipan dan pembayaran zakat dilakukan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat, rumah-rumah amil, pejabat bahagian kutipan dan agihan zakat, Jabatan Majlis Ugama Islam Daerah Brunei dan Muara serta cawangan-cawangan di 3 daerah lain. Pembayaran zakat fitrah secara dalam talian juga akan dapat digunakan mulai 1 Ramadan hingga 28 Ramadan 1444 Hijrah. Sementara itu, di 3 daerah yang lain juga diadakan penyampaian sijil tauliah amil kepada amil-amil yang dilantik bagi mengutip pembayaran zakat fitrah bagi bulan Ramadan tahun ini. Di Masjid Zainab Kampung Lumut, daerah Belait, 24 orang amil menerima sijil tauliah amil bagi 15 kawasan pengutipan di daerah tersebut. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhut Jabatan Mufti Kerajaan selaku Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Yang Mulia Abdul Hakim. Di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Sengkarai, daerah Tutong, seramai 58 orang amil dilantik bagi 30 kawasan di daerah berkenaan. Sijil tauliah disampaikan oleh Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah selaku Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Manakala di daerah Temburong, 26 orang amil bagi 13 kawasan menerima sijil lantikan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Sijil tauliah diserahkan oleh Yang Arif Datuk Seri Setia Awang Haji Tasim bin Haji Hakim, panel tetap Hakim Mahkamah Rayuan Syariah selaku Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Seramai 18 anak yatim yang tinggal di Kampung Manggis dan Kampung Madang menerima derma semasa majlis membaca surah Yasin dan tahlil sekampung. Majlis Anjuran Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang itu berlangsung semalam di masjid berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku penasihat takmir masjid berkenaan. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil juga diadakan bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhum Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis merupakan aktiviti tahunan masjid dalam sama-sama menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan sambil bersedekah. Sementara itu, Majlis Perundingan Kampung Tungku dan Katuk juga mengadakan majlis tahlil dan doa arwah sekampung yang diadakan lewat petang kemarin di Kampung Katuk. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti bacaan tahlil dan doa arwah.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 16 anak yatim dan 6 ibu tunggal. Majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan jejambat di Persimpangan Lebuh Raya Muara Tutong penempatan tapak industri Tanjung Kajar diadakan petang tadi di Dewan Atria Simpur Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya. Projek sebagai strategi peneraju wawasan tersebut merupakan salah satu usaha berterusan dan berdaya tahan dalam memastikan penyediaan serta penyelenggaraan rangkaian aset jalan raya yang efisien dan selamat untuk digunakan. Hadir Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Menandatangani bagi pihak Kementerian Pembangunan Awang Haji Syaharuddin Khairul bin Haji Anwar, Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya, dan Awang Rafitra bin Haji Abdul Razak, Pemangku Pengarah Jalan Raya Jabatan Kerja Raya. Manakala Awang Muhammad Zul Fakri bin Muhammad Sofian dan Awang Kuasin Heng menandatangani bagi pihak kontraktor. Sekolah Menengah Sultan Hassan muncul johan pertandingan pembentangan sukan sekolah-sekolah menengah yang bertemakan impak doping dalam sukan. Pertandingan dianjurkan bersama oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi, Jabatan Pendidikan Kokurikulum dan Jawatan Kuasa Anti-Doping Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pagi tadi berlangsungnya majlis penyampaian hadiah di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, tumpuan kedua dimenangi oleh Maktab Duli Pengeran Muda Al-Muhtadi Bela, manakala Sekolah Menengah Menglai di tempat ketiga. Pertandingan antara lain bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kesediaan pelajar dalam mengintegrasi dan mengadaptasikan revolusi industri 4.0 dalam komunikasi atau penyampaian makluman serta penambahan sumber rujukan bagi jabatan dalam pemberian makluman mengenai bahaya penyalahgunaan dana dalam sukan. Beberapa golongan iaitu warga emas, anak-anak yatim, golongan mu'alaf dan ibu tunggal di seluruh negara menjadi sasaran di bawah projek Jalinan Kasih kali ke-15 Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB. Projek yang dikendalikan oleh bahagian rancangan radio melibatkan 9 buah syarikat tempatan. Majlis pelancarannya diadakan di salah sebuah hotel di Bandar Seri Begawan. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, Pemangku Pengarah RTB. Pelaksanaan projek adalah bertepatan dengan slogan RTB iaitu sentiasa bersama bis kita, yang bukan hanya terbatas melalui radio dan televisyen, malahan juga secara bersua muka dengan masyarakat di keempat daerah. Di daerah Blain, 5 keluarga menerima sumbangan daripada beberapa buah syarikat tempatan. Projek berkenaan merupakan tanggungjawab sosial RTB dalam sama-sama mendukung hasrat kerajaan bagi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang penyayang dan prihatin kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan. Pembahagian sumbangan di bawah projek Titian Kasih Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan di Anggerik Desa Brakas. Sumbangan kepada 14 buah keluarga yang memerlukan disampaikan oleh Dayang Haja Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan tersebut. Kegiatan antaranya bertujuan untuk berkongsi kegembiraan bersama masyarakat yang memerlukan menjelang bulan Ramadan, di samping memupuk dan memantapkan sifat-sifat jati diri, disiplin dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan ahli persatuan. ...58 orang yang terpilih dari golongan kurang berkemampuan di daerah Tutong menerima sumbangan melalui program Jalinan Takwa kali ke-23. Ia dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat Cawangan Daerah Tutong.
Sumbangan merupakan hasil pembayaran fidyah puasa dalam memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menyempurnakan pembayaran fidyah puasa mengikut syariat Islam. Program antara lain dihasran sebagai pemudah cara bagi pembayar fidyah dan penerima asnaf fakir miskin dalam membantu meringankan beban di bulan Ramadan yang bakal tiba. Dua puluh peserta memperdengarkan hafazan masing-masing dalam pertandingan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1444 Hijrah. Acara selama 2 hari itu diadakan pagi tadi di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya merupakan acara tahunan yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims. Ia antara lain bertujuan untuk menggalakkan umat Islam di negara ini supaya mencintai Al-Quran melalui hafazan, terutama dalam kalangan kanak-kanak remaja termasuk pelajar. Sebuah keluarga kurang berkemampuan dari Kampung Danau, daerah Tutong, pagi tadi mendapat perhatian ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Telisai untuk mengadakan kempen gotong royong. Kempen membersihkan halaman dan kawasan rumah milik Dayang Salsi binti Anyong diadakan dengan kerjasama penduduk kampung dari Mukim berkenaan. Kerja-kerja kemasyarakatan ini antara lain sebagai salah satu usaha untuk membantu masyarakat dengan membuat kerja-kerja amal di samping membudayakan kebersihan dalam kehidupan seharian. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan berupa barangan asasi bagi meringankan beban keluarga berkenaan lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan. Mengamalkan budaya pengguna bijak melalui maklumat yang tersedia di aplikasi pengguna bijak antara intipati utama sesi taklimat yang disampaikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Sesi diadakan semasa Brunei MSME Festival 2023 baru-baru ini. JPES juga mengongsikan langkah-langkah kerajaan yang lebih berdaya tahan dengan kerjasama pihak swasta dan pengawal selia sektor untuk mempelbagaikan sumber import dan meningkatkan pengeluaran tempatan untuk mengurangkan kebergantungan yang tinggi terhadap import demi memastikan kestabilan bekalan. Sesi diakhiri dengan menyarankan para peniaga dan para pengguna untuk bersama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan ke arah mewujudkan pasaran yang lebih baik bagi mencapai persekitaran pasaran yang sihat dan berdaya tahan melalui ekosistem perniagaan yang mampan dan pengguna yang perkasa. Seorang lelaki warga negara tempatan didakwa di Mahkamah Magistrat Kuala Blain atas satu pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Zakaria bin Haji Abdul Latif, 43 tahun, mengaku bersalah memiliki 129 karton, 19 paket dan 12 batang rokok pelbagai jenis. Dia dijatuhi hukuman denda oleh mahkamah sebanyak RM102,500 atau 19 bulan penjaraan jika gagal menjelaskan denda tersebut. Semua barang terlibat dirampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Dua lelaki dan dua perempuan warga negara asing diarahkan untuk melapor ke bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Mereka dipercayai melanggar peruntukan di bawah Peraturan 15-2 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu mana-mana pekerja asing yang bekerja di negara ini hendaklah bekerja mengikut majikan yang asal. Sementara itu, pemilik restoran dan para majikan terlibat diarahkan hadir ke bahagian JIPK untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kesalahan itu dikesan semasa opsakat di sebuah restoran di Kuala Belait. Satu produk kesihatan dan satu produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang atau bahan racun berjadual yang tersenarai di dalam Akta Racun 1956 yang tidak diisytiharkan.
Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menjelaskan dapatan tersebut adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk-produk berkenaan ialah HKT Herba kurus tradisi daripada pengilang Khaira Beauty Empire dan Risa Skin Treatment Lotion daripada pengilang Malaysia. Bahan-bahan tercemar dalam produk-produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Surat pengakuan notifikasi bagi produk kosmetik yang dinyatakan telah ditarik balik oleh Kementerian Kesihatan. Produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Orang ramai yang telah membeli atau menggunakan produk-produk berkenaan adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Untuk maklumat dan perhubungan lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan melalui talian 239-3301 sambungan 208 atau hubungi talian Darussalam 123 atau email ke pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan di tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras, Mukim Gadung A. Saingan Liga Perdana Singapura. Pasukan Brunei DP MMFC meneruskan saingan Liga dengan menentang Geylang International di Stadium Jalan Besar, Singapura. Dalam perlawanan ini, Brunei DP MMFC tewas kepada pasukan lawan dengan jaringan 1-3. Geylang FC mendahului permainan seawal minit ke-5 menerusi Novang Azman. Geylang menggandakan gol menerusi sepakan penalti Yoshi Yamaha pada minit ke-55. Brunei DP MMFC merapatkan jurang jaringan 1-2 pada minit ke-61 hasil rembatan Abdul Azizi Ali Rahman. Namun pada minit ke-66, sekali lagi Yoshi Yamaya merubah kedudukan untuk Geylang di depan 3-1. Joshua Pereira had Varankov over to the other. Still there's a gap there and now Paul might take advantage of it. Sementara itu, dua perlawanan Liga Super Brunei berlangsung lewat petang kemarin. Dalam saingan yang berlangsung di padang dan balapan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas, Wijaya FC menang ke atas Pancur Murai FC dengan jaringan 1-0. Sementara itu, di Kompleks Sukan Brakas pula menyaksikan IKL SMB 5 FC terikat tanpa jaringan dengan Bakis FC.